Baik. Dan mengetahui akan segala af'alnya. Demikian juga kita nak mengetahui tentang perbuatan Allah, af'al Allah. Dah apa beza kalau kita mengaji Usuluddin selama ni? Usuluddin selama ni hanya memberitahu kepada kita dengan dalil bahawa segala apa yang berlaku ni berlaku dengan kehendak Allah. Dalilnya apa benda? Al-Quran menyebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu, demikian juga perbuatan kamu. Dalil sebut, ada sebut dalam Al-Quran. Kemudian akal pula memikirkan, menetapkan kalau manusia ni ada kehendak sendiri di luar kekuasaan Allah, berarti ada dua pula hak kuasanya. Jadi manusia ni tetap tertakluk dengan kudrat Allah, akan menetapkan. Lepas bagi Usuluddin nak mengisbatkan perbuatan Allah tu. Tapi dari sudut ilmu hakikat, ilmu tasawuf ni, bagaimana Allah Ta'ala ni, bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan kudratnya sehingga berlaku kejadian tu. Itu istilah tajallinya. Bagaimana benda ni? Itu bagai ilmu hakikat tasawuf. Jadi benda dekat-dekat je. Sudut pandang kau mana? Sekadar untuk meyakinkan benda tu Usuluddin. Tapi nak memahami bagaimana benda tu berlaku, itu tasawuf. Cuma malangnya istilah ini telah disalah faham. Disalah faham, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, kita pun tak siasat manalah. Setengah tu kita dapati sengaja, setengah tu mungkin tak sengaja lah, kerana memang hidup reti. Ada sesetengah saya guna istilah tajalli tadi tu untuk supaya saya tak guna banyak istilah lain, supaya kita nak memahamkan kita semua ni lah apa yang dimaksudkan oleh ilmu hakikat menurut Imam Ghazali ni. Jadi secara mudahnya, supaya tak serabut, saya boleh buat kesimpulan. Kalau kita membahaskan tentang Allah Ta'ala, tentang zat dia, tentang sifat dia, tentang asma' dia, yang nama dia dan af'al dia, dari sudut membuktikan kewujudan benda tu, mensabitkan adanya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu Usuluddin. Tapi kalau kita bahaskan dia dari sudut bagaimana fungsi semua ni, bagaimana penzahiran ataupun tajalli ni, istilah tajalli saya pakai tadi tu, maka itu ilmu tasawuf. Baik, hak yang saya nak sebut sikit sini tentang salah faham lah. Saya nak sebut sekadar yang memadai tentang salah faham oleh setengah orang, iaitu antara salah faham yang timbul ni, supaya kalau kita lain kali bila dengar benda ni, kita tahu benda ni cerita sebenarnya mana. Iaitu salah fahamnya, ada setengah orang tu dia kata mana-mana yang mengajar tentang ketuhanan ni dengan menggunakan tajalli tu, itu alamat ajaran sesat lah tu. Itu satu. Itu satu perkara. Mana-mana kitab ajaran-ajaran yang dalam tu ada tajalli, ini itu tanda ajaran tu sesat. Itu satu salah faham. Yang kedua, iaitu tafsiran kepada tajalli tu, dia kata tajalli ni dengan makna Tuhan tu menjelma. Menjelma ni ibarat kat macam menjelma macam wayang gambar lah. Orang tu jelma. Orang dah nampak jadi nampak. Diri dia tu menjelma macam tu. Itu orang dah nampak tu tiba-tiba dia menampakkan diri dia nampak. Jadi seolahnya terlindung jadi nampak, padahal benda hak tulis je. Jadi istilah tajalli ni kalau kita terjemah dengan menjelma tu, itu sangat salah. Baik, kesimpulan mudahnya, bila ada orang yang cuba menyesatkan ajaran ni kerana istilah itu tu, salah satunya kerana istilah tadi tu, maka saya nak beritahu bahawa istilah tajalli yang dipakai oleh ulama tasawuf ni, itu adalah diambil daripada Al-Quran. Jadi kalau kita kata benda tu sesat, secara tidak langsung kita akan kata Al-Quran tu sesat lah. Sebab perkataan tu ada dalam Al-Quran.
Kun fayakun tu ya boleh dikait. Kun fayakun ni berkait dengan takluk di dalam sifat kalam lah, tapi itulah proses dia. Itu proses dia. Maksudnya tajalli ni berkait dengan ketentuan Allah, antaranya kalam dia tu menetapkan. Maka bila diperintahkan begitu berkait dengan kudrat iradah dia, maka berlaku. Cuma proses dia tu, proses tu orang panggil tajalli. Bagaimana benda tu berlaku? Baik, jadi sekarang ni bila orang sesatkan benda ni, tajalli ni, cara tak langsung sebenarnya dia akan kata Al-Quran tu sesat lah. Sebab apa? Benda ni mari dari Al-Quran, iaitu balik dia ni mari daripada firman Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Yang ni dia berkait dengan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa di Tur Sina. Jadi ayat Quran sebut benda ni. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Kalau kita terjemah dengan makna yang salah tadi tu, dia akan jadi gini. Apabila Tuhan itu menjelma menzuhirkan diri dia, hak nepek tiba-tiba nampak cokoh. Kalau kita terjemah dengan makna tu, nusuk tu tobek cokoh gitu. Apabila Tuhan menjelma tu di bukit Tur Sina tu, itu adalah tafsiran yang salah, terjemahan yang salah. Tapi perkataan Al-Quran yang dipakai tidak lain kecuali tajalli. Falamma tajalla. Tajalla ni bahasa Arab, kalau kita ambil masdar dia akan jadi tajalli lah. Baik, terjemah waktunya menurut faham ahli tasawuf, iaitu apabila Tuhan menzahirkan dirinya sehingga dapat dikenali. Bukan dia jelma, dia rubik, bukan mana gitu. Dia menzahirkan, memperlihatkan tanda-tanda dia tu, sehingga manusia dapat mengenal dirinya tu menurut tanda-tanda yang diperlihatkan. Itu makna tajalli. Tapi setengah tak kelompok tadi tu dia faham menjelma, tubik. Nepek dalam tu tubik luar. Itu makna yang salah. Jadi kalau kita kaitkan tajalli dengan makna yang salah ni, dan kita sesatkan istilah itu, padahal yang digunakan oleh ulama tasawuf dengan makna lain, lalu kita sesatkan dia, maka saya kata tanpa kita sedar, berarti kita telah menyesatkan Al-Quran. Kerana ahli tasawuf mengambil ilmu ni istilah ni daripada Al-Quran. Jadi tajalli ni bagaimana Allah Ta'ala tu menzahirkan, proses bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan sifat dia tu. Termasuklah macam yang aku kata tadi tu, kun fayakun tu, itu sebahagian dia proses. Allah Ta'ala nak buat sesuatu tu, pertama sekali berkait dengan dia perintah dulu, dengan perintah dia, arahan daripada dia, perintah daripada dia. Itu salah satulah. Dan banyak lagi lah teknika-teknika yang berlaku. Tapi kalau sekadar kita nak menisbatkan Allah Ta'ala tu bersifat maha kuasa, dia buat segala-galanya, itu usuluddin. Allah Ta'ala ni bersifat kudrat, maka dengan kudratnya dia mencipta segala alam ini. Sekadar tu usuluddin. Tapi bagaimana fungsi kudrat tu, bagaimana kudrat tu berlaku sehingga manusia dapat kenal rahsia kudrat Tuhan, itu tajalli, itu tasawuf. Jadi beza dekat tu je. Baik, jadi saya nak sebut tadilah, bila ada orang yang menyatakan tajalli ni dengan makna yang salah tadi tu, kalau dia terjemah salah kerana terjemah lah. Tapi kalau dia kata secara umum tajalli ni sesat, tanpa dia sedar bahawa dia telah menyesatkan Al-Quran. Kenapa? Kan tajalli ni adalah istilah yang diambil oleh ulama tasawuf daripada Al-Quran. Dan akan segala af'alnya, yakni segala perbuatan Allah. Yang kita belajar usuluddin tadilah, bahawa kita meyakini segala apa yang berlaku pada makhluk ini adalah perbuatan Allah. Artinya apa? Bahawa apa yang berlaku pada makhluk ini berlaku dengan kudrat dia, berlaku dengan iradat dia. Dan apa yang berlaku itu adalah dengan takdirnya. Itu maksud bahawa apa yang berlaku ni, semua yang berlaku ni pada makhluk ni perbuatan Allah. Dengan makna tu, makna berlaku dengan kudrat dia, iradat dia, ditakdirkan olehnya. Sama ada apa yang berlaku tu perkara benda kecil, contohnya apa? Daun jatuh selah, semut merayap, kumang bergerak, proses. Semua perbuatan yang berlaku tu, hakikat dia tu tidak terlepas daripada
kudrat dan iradat Allah. Itu maksud perbuatan Allah, keesaan af'alnya, ataupun perbuatan yang besar seperti pergerakan matahari, bulan, bintang, cakrawala, bergerak semua tu. Ada yang meletup hancur, berlaku ni. Semua perbuatan yang berlaku tu, semua tu tak terlepas walaupun satu zarah daripada kudrat dan iradat Allah. Itu maksud tauhid af'al. Bahawa semua tu punca dia puncanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita membuktikan dalil bahawa segala perbuatan yang berlaku ni perbuatan Allah dengan berpandukan dari Al-Quran, kemudian dengan dalil akal, itu usuluddin. Tapi perincian bagaimana benda ni berlaku sehingga manusia dengan melihat kepada kenyataan itu dapat mengenal tentang Allah Ta'ala, itu bagi tajalli, itu sudut ilmu tasawuf. Jadi usuluddin ni ibarat macam formula umum lah. Allah Ta'ala ini, kalau dalam bab af'al juga, Allah Ta'ala lah yang melakukan segala perkara. Formula umum. Tapi pendetailan ni macam mana daun jatuh selah ni, kita perhati ni, daun jatuh selah ni kau aneh sebenarnya. Tak siapa ni. Memperincikan benda tu dari sudut sebagai dia adalah tajalli penzahiran Tuhan, penzahiran perbuatan Tuhan pada apa yang berlaku ni, itu sudut pandang ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Kena tengok sudut pandang.